Saya dah berjanji dengan anda yang saya akan berikan sedikit lagi soalan tentang soal teorem Pythagoras. Jadi saya akan lakukannya sekarang. Dan sekali lagi semuanya adalah tentang latihan. Okey, katakan saya ada segitiga. Ya, segitiga. Jadi mari kita lihat, itu nampak seperti segitiga bersudut tegak yang buruk. Baik. Biar saya lukiskan satu lagi untuk anda. Dan jika saya beritahu anda yang sisi ini ialah 7, ya, sisi ini ialah 7, sisi ini ialah 6, dan saya mahu cari nilai sisi yang ini. Baik, kita belajar dalam video yang sebelum ini yang manakah antara sisi-sisi ini adalah hipotenus. Maka ini ialah sudut kanan, jadi sisi yang berhadapan dengan sudut kanan adalah hipotenus. Jadi apa yang kita mahu buat sebenarnya ialah tentukan hipotenusnya. Jadi kita tahu yang 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 adalah bersamaan dengan hipotenus kuasa 2. Dan dalam teorem Pythagoras mereka gunakan C untuk mewakili hipotenus. Jadi kita akan gunakan C juga. Baik, jadi 36 tambah 49 adalah bersamaan dengan C kuasa 2. Jadi 85 adalah bersamaan dengan C kuasa 2. Ataupun C adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 nilai 85. Dan kebanyakan orang ada masalah di bahagian ini, ya, iaitu untuk memudahkan radikal. Maka punca kuasa 2 untuk 85. Boleh tak saya faktorkan 85 supaya ia adalah produk kuasa 2 dan nombor lain? 85 tidak boleh dibahagikan dengan 4, jadi ia tidak boleh dibahagikan dengan 16 atau apa-apa gandaan 4. 5 akan masuk ke dalam 85 berapa kali, ya? Tidak, itu bukan kuasa 2 yang sempurna juga. Saya tak rasa yang 85 boleh difaktorkan sebagai satu produk kuasa 2 sempurna dan nombor lain. Jadi anda boleh betulkan saya, ya. Saya mungkin tersilap. Ini boleh jadi latihan yang baik untuk anda lakukan kemudian. Tapi setakat ini kita masih belum dapat jawapannya. Jadi jawapannya di sini ialah punca kuasa 2 bagi 85. Dan jika kita mahu anggarkan apakah nilai itu, mari kita fikirkan. Punca kuasa 2 bagi 81 ialah 9. Dan punca kuasa 2 untuk 100 ialah 10. Jadi ianya adalah di antara 9 dan 10. Dan kemungkinan ia adalah sedikit dekat dengan 9. Jadi ianya adalah 9 perpuluhan sesuatu. Dan itu adalah bagus kerana ianya masuk akal. Jika sisi ini ialah 6, sisi ini ialah 7, 9 perpuluhan sesuatu adalah masuk akal untuk panjang itu. Baik, biar saya berikan anda soalan lain. Katakan yang ini ialah 10, ini ialah 3, apakah sisi yang ini? Pertama sekali mari tentukan hipotenus. Kita ada sudut kanan di sini, jadi sisi yang bertentangan kepada sudut kanan ialah hipotenus. Dan ia juga adalah sisi terpanjang, jadi ini adalah 10. Maka 10 kuasa 2 adalah bersamaan dengan jumlah kuasa 2 sisi yang lain itu. Jadi ini ialah 3 kuasa 2 dan ini mari kita panggilnya A tambah A kuasa 2. Baik, ialah 100 tambah 9, 100 bersamaan dengan 9 tambah A kuasa 2. Atau A kuasa 2 adalah bersamaan dengan 100 tolak 9. Jadi A kuasa 2 adalah bersamaan dengan 91. Dan saya tak rasa yang itu boleh dimudahkan lebih lanjut, kerana 3 tidak akan berulang ke dalamnya. Saya terfikir, adakah 91 nombor perdana? Saya tak pasti. Apa yang saya tahu, kita sudah selesaikan soalan ini. Biar saya berikan anda soalan lain, dan sebenarnya kali ini saya akan masukkan satu langkah lagi untuk memeningkan anda, kerana saya fikir yang anda dapati ini adalah mudah. Baik,
Katakan saya ada satu segitiga dan sekali lagi ya, kita berdepan dengan segitiga bersudut tegak ya, ataupun nama lainnya segitiga bersudut tepat. Dan jangan anda cuba gunakan teorem Pythagoras, melainkan anda tahu yang ianya adalah segitiga bersudut tegak. Tapi untuk contoh ini kita tahu yang ianya adalah segitiga bersudut tepat. Jika saya beritahu anda panjang sisi ini ialah 5 dan jika saya beritahu yang sudut ini ialah 45 darjah, bolehkah kita tentukan nilai kedua-dua sisi segitiga ini? Baik, kita tak boleh gunakan teorem Pythagoras secara langsung kerana teorem Pythagoras memberitahu kita jika kita ada segitiga bersudut tegak dan kita tahu nilai dua sisinya, maka kita boleh tentukan nilai sisi yang ketiga. Tapi di sini kita ada segitiga bersudut tepat dan kita cuma tahu satu sisinya. Jadi kita tidak boleh tentukan nilai sisi yang lain. Tapi mungkin kita boleh gunakan maklumat tambahan ini ya, 45 darjah untuk tentukan sisi yang satu lagi dan kemudian kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Baik. Kita tahu yang sudut-sudut dalam satu segitiga jumlahnya adalah 180 darjah. Saya harap yang anda tahu ya, sudut-sudut dalam satu segitiga berjumlah 180 darjah. Jika tidak, maka itu adalah salah saya kerana saya masih belum ajarkan itu kepada anda. Jadi mari tentukan apakah jumlah sudut-sudut segitiga ini. Maksud saya kita tahu yang ianya berjumlah 180. Tapi dengan menggunakan maklumat ini, kita boleh tentukan apakah sudut ini kerana kita tahu yang sudut ini ialah 90 darjah dan sudut ialah 45 darjah. Jadi kita ada 45, mari kita panggil sudut ini X ya. Jadi 45 tambah 90 tambah X adalah bersamaan dengan 180 darjah. Dan ini disebabkan sudut-sudut dalam satu segitiga adalah berjumlah 180 darjah. Jadi mari kita tentukan nilai X. Jadi kita dapat 135 tambah X sama dengan 180. Tolakkan 135 dari kedua-dua belah, kita dapat X adalah bersamaan dengan 45 darjah. Menarik. Nilai X juga ialah 45 darjah. Jadi kita ada sudut 90 darjah dan dua sudut 45 darjah. Sekarang, saya akan berikan anda teorem lain yang tidak dinamakan sempena ketua atau perintis sesuatu agama. Sebenarnya saya tak rasa yang teorem ini tidak mempunyai nama langsung. Baik, jadi saya ada satu segitiga sini. Saya akan lukiskannya. Okey, di mana dua sudut tapaknya adalah sama. Dan apabila saya katakan sudut tapak, maksud saya kedua-dua sudut ini adalah sama. Jadi mari kita panggilnya A. Jadi kedua-duanya adalah A. Kemudian sisi yang tidak dikongsi, ya, sudut-sudut ini berkongsi sisi ini, bukan? Tapi jika kita lihat sisi yang tidak dikongsi mereka, kita tahu yang sisi-sisi ini adalah sama. Saya lupa apa yang kita panggil ini dalam kelas geometri. Mungkin saya akan carinya dalam video yang lain dan saya akan beritahu anda. Tapi saya dah pergi sejauh ini tanpa mengetahui nama teorem itu dan ianya masuk akal. Ya. Saya beritahu kepada anda, jika ditukarkan satu daripada sudut ini, maka panjangnya juga akan berubah. Atau cara lain untuk fikirkannya. Tidak, saya tak mahu memenikkan anda lagi. Tapi anda boleh lihat yang jika dua sisi ini adalah sama, maka kedua-dua sudut ini akan menjadi sama. Jika anda ubah panjang satu sisi ini, maka sudutnya juga akan berubah atau sudutnya tidak akan sama lagi. Tapi saya akan tinggalkan itu untuk anda fikirkan. Tapi cuba percaya kata-kata saya sekarang yang jika dua sudut dalam satu segitiga adalah sama, maka sisi yang tidak dikongsi juga adalah sama panjangnya. Pastikan anda ingat, bukan sisi yang dikongsi, kerana itu tidak akan sama dengan apa-apa. Ianya adalah sisi yang tidak dikongsi yang mempunyai panjang yang sama. Jadi di sini kita ada satu contoh di mana kita ada sudut-sudut yang sama, ya, kedua-duanya adalah 45 darjah.
Jadi itu bermaksud yang sisi yang tidak dikongsi mereka, ya, ini ialah sisi yang mereka kongsi, bukan? Jadi kedua-dua sudut berkongsi sisi ini, jadi itu bermakna yang sisi yang tidak dikongsi mereka adalah sama. Jadi sisi ini dan sisi ini adalah sama. Dan saya rasa anda mungkin mengalami saat ya, sekarang ni. Baik, sisi ini sama dengan sisi ini. Saya berikan di awal soalan yang sisi ini ialah 5, jadi sekarang kita tahu yang sisi ini juga adalah 5. Dan sekarang kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Kita tahu yang ini ialah hipotenus, bukan? Jadi kita boleh kata yang 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 adalah bersamaan dengan, katakan, C kuasa 2. Ya, di mana C ialah panjang hipotenus. Baik, jadi itu adalah 50 bersamaan dengan C kuasa 2. Kemudian kita dapat C bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi 50. Jadi 50 ialah 2 darab 25, maka C adalah bersamaan dengan 5 punca kuasa 2. Menarik. Jadi saya fikir yang saya mungkin telah berikan anda banyak maklumat di sini. Jika anda terkeliru, mungkin anda mahu tonton semula video ini. Tapi dalam video seterusnya saya akan berikan kepada anda lebih banyak maklumat tentang jenis segitiga ini, yang sebenarnya adalah jenis segitiga biasa yang anda akan lihat dalam geometri dan trigonometri. Ya, segitiga 45, 45, 90. Dan sebenarnya saya akan tunjukkan kepada anda cara pantas untuk gunakan maklumat itu, di mana ia adalah segitiga 45, 45, 90. Untuk tentukan saiznya jika anda diberikan hanya satu sisinya. Saya harap saya tidak memeningkan anda dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan anda dalam persembahan yang seterusnya. Ya, jadi jumpa anda nanti.